Assalamualaikum, kita bersiaran secara langsung hari ini untuk hari yang pertama bagi kejohanan Bangsa Games 2023 ini untuk sukan yang seterusnya itu futsal yang bersiaran secara langsung daripada KSL Sports Arena di Puchong ini. Memulakan pertandingan adalah saingan dua pasukan Battle of Borneo, iaitu antara pasukan wilayah Persekutuan Labuan yang mengenakan jersey berwarna merah menentang pasukan Sabah. Jersey warna biru menyerang daripada sebelah kanan ke kiri dengan serangan awal, setup awal tidak berjaya. Satu tindakan baik, sungkitan baik mencari pemain di hujung sana. Sama-sama itu sebenarnya kita masih lagi menunggu sebenarnya nama dan untuk kedua-dua pasukan, untuk semua pasukan sebenarnya. Daripada bahagian teknikal, kejohanan hari ini dengan tuan rumah adalah Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia yang mana memberikan kerjasama yang begitu baik untuk pihak kami untuk memulakan siaran secara langsung ini. Kejohanan secara selama 4 hari bermula hari ini dan akan ditamatkan untuk perlawanan akhir yang akan berlangsung pada sebelah petang Ahad nanti. Hari ini dan juga esok perlawanan peringkat kumpulan untuk kedua-dua kategori itu lelaki dan juga wanita, tetapi kita akan bawakan sahaja untuk kategori lelaki ini yang bersara-sara di KSL Puchong, dengan pasukan atau acara wanita akan berlangsung di kompleks Belia dan Sukan Puchong. Ini serangan baik, kecepatan tepat pertama daripada pasukan Labuan. Satu lagi tendangan terus dan mudah diselamatkan dan dikeluarkan oleh penjaga gol untuk pasukan Sabah. Battle of Borneo, saya kira kedua pasukan ini juga amat mengenali antara satu sama lain. Labuan dalam fasa mood menyerang selepas menyerang tendangan awal. Masih lagi dalam permainan, dicuri bola tersebut, tetapi akhirnya terkeluar daripada gelanggang permainan. Lagi tekanan baik pasukan Sabah menggunakan jersey DBKK Futsal Team. Saya kira ini mungkin pasukan daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ngacak-ngacak saja terus mencari anchor di tengah-tengah. Hilang bola, masih lagi dibenarkan, diteruskan dan peluang untuk sedikit lambat sebenarnya. Tindakan yang dilakukan sudah pun ada peluang 1-on-1 dengan penjaga gol pasukan Labuan sebentar tadi. Setup bagaimana terus bermula laju dulu pasukan. Baik aksi daripada penjaga gol Sabah juga mengeluarkan bola counter attack, tetapi sedikit tolakan untuk memberikan sepakan percuma yang pertama untuk pasukan Sabah. Peluang untuk mereka kali ini akan bermain secara terus masa permainan selama 20 minit. 20 minit untuk setiap half. Dua half saja dimainkan. 20, 5-20
kalau ikut apa yang diberikan kepada kami, disampaikan kepada kami melalui satu salinan Sokopi, taklimat dilakukan. Labuan menyerang, hilang lagi bola dalam kawasan yang agak crucial tadi. Sekali lagi panggil salah seorang pemain pasukan Sabah disiplin, mau mengangkat atau stokin digunakan peluang diangkat tinggi. Labuan menguasai perlawanan negeri ini. Baik, tetapi hilang pula bola pertahanan baik daripada Sabah dalam menyerang. Dan akhirnya gol yang pertama untuk Sabah, hasil jaringan pemain jersey nombor 12. Gerakan baik menyudahkan gerakan daripada pemain jersey nombor 10 untuk gol yang pertama dalam perlawanan ini, gol pembukaan mereka. 5 minit masa diambil untuk pasukan Sabah memecahkan kebuntuan. 1-0 mereka berada di hadapan negeri ini. Mereka menggerakkan bola. Sudah pun keluar sebenarnya tolakan tersebut. Kembali memberikan kekuasaan kepada pasukan Labuan. Dan 4 hari ini berlangsung di dua lokaliti yang berbeza, itu di KSL Sports Arena Puchong dan juga di Kompleks Belia dan Sukan Puchong ini, yang berlangsungnya perlawanan untuk kategori wanita. Ngacak-ngacak pasukan Sabah ketika ini diberikan tekanan baik sekali, menukar arah serangan. Tapi sudah pun keluar bola tersebut. Sedikit hilang konsentrasi untuk mengawal bola itu. Disebarkan gerakan. Satu lagi gerakan baik membuka ruang untuk main jersey 4. Tetapi bola kawalan terakhir untuk beliau. Sedikit off balance untuk beliau sudahkan gerakan itu. Langsung dengan baik setakat ini tanpa ada fall yang berbahaya. Bermula dengan semangat penuh kesekanan antara kedua pasukan. Sabah ada beberapa pemain yang boleh kita katakan agak berbahaya. Tidak menjadi pula kali ini gerakan tersebut.
Kosong kedudukan ketika ini untuk pasukan Sabah. Berada 1-0 di hadapan. Mudah saja pasukan Sabah menguasai perlawanan. Main dalam satu tempoh yang agak berbahaya sebenarnya. Dekat mereka bermain. Agak sedikit lambat kali ini dan akhirnya dicuri. Tidak ada counter attack. Terpaksa mematah balik ke belakang. Pivot baik daripada pemain Labuan ini. Tenang saja beliau mengawal keadaan. Dan akhirnya kali ini kapten pasukan Labuan dipersalahkan. Masuk minit ke-11 di skor masa yang pertama. Ini berjaya lepas dua orang pemain. Dan akhirnya peluang untuk main jersey nombor 3 pasukan Labuan. Berjaya diselamatkan. Walaupun datang jarang-jarang bahaya Labuan ini. Penguasaan yang hampir sepenuhnya daripada pasukan Sabah.
Okay, kami sedikit sejap sebentar tadi kita betulkan sedikit masalah teknikal sebenarnya. Untuk kita bawa secara langsung, biasalah awal-awal ni ada saja benda yang tidak kena. Sambil-sambil itu pasukan Labuan sudah pun menyamakan kedudukan satu sama ketika ini. Untuk mereka kembali berada bersaing di dalam perlawanan. Ball control, pole possession milik Sabah, tetapi pastinya kita nampak serangan pasukan Labuan itu ada. Mereka ada pemain-pemain yang boleh memberikan saingan dalam perlawanan ini. Ini mencari main di serangan di hadapan sana. Tapi bola keluar. Untuk mereka terus membetulkan sedikit usaha pemain Sabah. Bola sudah pun keluar, tapi terus saja ke tangan pemain pasukan. Tidak henti-henti serangan yang dilakukan. Sekali lagi meletakkan main berjersey nombor 9 Sabah itu jauh di hadapan untuk memberikan ruang dan peluang untuk mereka melancarkan serangan untuk set up bagi mereka. Beban kali ini terbias gagal untuk mereka mencari ruang yang ada. Terus saja Sabah menguasai perlawanan bersaing di dalam ataupun mengawal bola dalam kawasan pihak lawan. Cuba untuk mengeluarkan arah serangan. Masuk kembali ke dalam, cuba lepas 1, 2, 3 orang main. Good effort. Tetapi sedikit tight mungkin bola tersebut. Nah, 15 minit masa permainan berlangsung ketiga ini. Terus diberikan tekanan. Labuan dipaksa bermain di dalam kawasan sendiri. Ada satu ruang yang luas sebenarnya untuk mereka melakukan counter attack. Apabila mereka bermain dalam court ataupun size seperti yang dibenarkan oleh FIFA seperti ini. Perlu diambil daripada tempat yang sepatutnya. Saja kena kapan dah. Bola sudah pun keluar. Sepakan penjuru sebenarnya diberikan kepada pasukan Labuan. Permainan kedua pasukan dan akhirnya tamat perlawanan di separuh masa pertama. Terikat kedua pasukan dengan kedudukan semasa satu sama ketika ini. Kita juga berehat untuk seketika.
Bermula skor masa yang kedua untuk pertandingan antara Sabah dan juga Labuan. Satu sama di selepas tamat separuh masa yang pertama. Terus saja menolak ke belakang. Bagi kami angle belakang tadi itu mungkin sedikit silau. Dengan keadaan dewan ini ataupun yang berbentuk seperti ini. Sebuah kompleks sukan yang ada pelbagai, menawarkan pelbagai jenis sukan sebenarnya. Ada bola keranjang, futsal, juga untuk netball serta badminton. Saya kabarkan. Labuan dengan penguasaan awal di separuh masa. Yang kedua, satu lagi percubaan. Ya, Sabah untuk menguasai bola. Bola terkena muka, terus kepada penguasaan pasukan Labuan. Satu baik gerakan bijak, tetapi diselamatkan percubaan. Juga baik juga aksi untuk menyelamat daripada penjaga gol pasukan Sabah, double save. Volley baik daripada pemain jersey nombor 7 untuk mengekalkan mata satu sama ketika ini. Giliran Labuan pula untuk lebih menguasai permainan. Pasukan Labuan, apa yang mampu mereka rencanakan. Itu whistle daripada gelanggang sebelah, tapi sedikit tolakan daripada pemain pasukan Sabah. Terus saja ada dipersalahkan pemain jersey nombor 3 ini. Sepakat percuma untuk pasukan negeri di bawah Bayu atau Labuan sebenarnya. Untuk berpusing, akhirnya dikeluarkan bola tersebut. Lagi sedikit terikat kedua pasukan ketika ini. Sama kuat, sama hebat, sama laju. Juga masing-masing bermain mengikut taktikal mereka tersendiri. Sama.
Dia pasukan Sabah kali ini. Baik aksi skill individu yang ditunjukkan. Sekali lagi hilang bola. 2 lawan 1 ketika ini. Peluang untuk pasukan Sabah. Cubaan dan akhirnya hanyalah placing yang dilakukan oleh pemain bersih nombor 12 ini untuk kembali pasukan berjersey berwarna biru ini kembali berada di hadapan. Menunggu saja penjaga gol pasukan Labuan itu untuk bergerak terlebih dahulu. Dan akhirnya satu tolakan saja dilakukan oleh pemain bersih nombor 12 untuk kembali pasukan Sabah berada di hadapan untuk ketika ini. Datang lagi Sabah. Diberikan tekanan pasukan Labuan di dalam kawasan mereka sendiri. Tidak perlu keluar kata mengadil. Bertahan dalam mission menyukakan sedikit pasukan Sabah untuk serangan kali ini. Satu percubaan daripada jarak yang sedikit sukar. Kaki kiri. Itu dia gerakan yang begitu baik untuk Sabah menambahkan satu lagi gol mereka. Kali petang mereka berada 2 mata di hadapan, 2 gol di hadapan. Untuk kini kedudukan 3 untuk Sabah dan 1 untuk Labuan. 6 minit di separuh masa yang kedua. Bermula garang pasukan berjersey warna biru. Tekanan kini dirasa oleh Labuan. Sedikit lambat pula saya kira serangan dilakukan pemain Sabah. Ada peluang untuk melakukan counter attack tetapi gerakan itu dihentikan. Kali ini gerakan akhirnya dikeluarkan. Menang saja pasukan Sabah bila sudah pun sedar mereka 2 mata 2 gol di hadapan ketika ini. Tahu mereka menguasai bola, tahu mereka ada kelebihan dan tahu tekanan yang kini dihadapi oleh pasukan Labuan menuju ke 10 minit terakhir perlawanan. Main-main saja, tidak perlu mereka ke hadapan. Hanya perlu mengukakan penguasaan bola, bertukar-tukar arah gerakan posisi dan juga penguasaan bola ini. Bola-bola tetapi kembali semula Sabah menguasai serangan. Peluang baik ataupun bijak idea dilakukan oleh pemain jersey 9 ini. Lagi peluang
Malaysia 9 sudah pun melakukan atau menjadikan satu gol. Gol ketiga untuk Sabah sebentar tadi. Permainan ada sedikit kecederaan dialami oleh salah seorang pemain pasukan lawan, kapten mereka sebenarnya. Dan memegang sedikit di bahagian leher, mungkin ada sedikit challenge. Sebentar tadi bola tinggi tersebut sudah pun kembali bangun untuk beliau meneruskan saingan, keluarkan. Tidak masih lagi meneruskan saingan saja. Sabah mencari gol yang seterusnya. Gerakannya berlari ke hadapan. Tapi tidak ada gerakan di situ oleh pemain pasukan Labuan. Agak sedikit stagnan mereka ketika ini. Hanya mampu untuk terus bertahan saja. Lagi ini sudah pun bijak. Tetapi sedikit jauh execution bola tersebut. Lagi gerakan baik lepas dua bermain. Adakah akan mereka sudahkan? Tetapi itulah, tidak ada connection untuk sentuhan terakhir ni. Antara Lintang dan Majusim 7 ini sudah pun bijak. Tetapi Majusim 14 pasukan Sabah gagal untuk menyudahkan gerakan itu. Dan ke hadapan senang saja dikeluarkan. Sekali lagi Sabah dengan peluang untuk mereka melakukan serangan. Dan saya kira sudah pun begitu bijak. Sekali lagi hilang, terlepas peluang PMGC 14 itu untuk melakukan jaringan yang ketiga untuk keempat untuk mereka. Kekal 3-1 terselamat pasukan Labuan ketika ini. Labuan mungkin sudah berkira-kira untuk melakukan power play. Jadi mereka perlu memastikan pada main gantian mereka juga memakai jersey berwarna hijau. Saya kira itu adalah salah satu isu teknikal yang sedang mereka bincangkan ketika ini. Siapakah yang akan dimasukkan untuk mereka? Tekanan yang akan dilakukan, tapi mudah saja untuk pasukan Sabah untuk keluar daripada kawasan berbahaya. Satu antara jauh, tapi last minute saling tackle dari MGC 6 pasukan Sabuan berjaya untuk memakan kejaraan.
Teruskan. Bola sekali lagi memang pasal Sabah ini. Gol dicari Labuan. Mungkin bukanlah sesuatu yang mustahil sebenarnya, tapi memandangkan penguasaan penuh pasukan Sabah ketika ini, pastinya peluang yang lebih baik untuk pasukan Sabah memenangi perlawanan pembukaan di hari yang pertama di kompleks ataupun KSL Sports Puchong ini. 17 pasukan mengambil bahagian untuk acara futsal. A, B, C dan mempunyai 4 pasukan. Manakala untuk kumpulan D, itu kumpulan yang kita saksikan ketika ini, ada 5 pasukan. Bermakna mereka, kedua pasukan Sabah dan juga Labuan ini akan bermain sebanyak 4 kali dalam perlawanan mereka kumpulan ini. Ngacah-ngacah Labuan. Baik kali turning baik, lepas 2 lawan 3. Peluang untuk Labuan. Sedikit tergelincir dan peluang. Akhirnya diselamatkan bola tersebut. Percubaan main jersey nombor 5 Kapten pasukan Labuan. Sudah pun baik setup dilakukan, mungkin sedikit perlahan bola tersebut. Rendah saja dengan jaga gol pasukan Sabah sudah pun berada on the ground untuk menyelamatkan bola itu. Luang baik untuk Sabah. One on one. Dan akhirnya berjaya. Bola tersebut disudahkan. Walaupun seakan-akan sudah pun habis peluang itu, sedikit teragak-agak beliau untuk melakukan penyudahan sebentar tadi. Seakan-akan penjaga gol pasukan Labuan juga sudah pun menutup ruang. Tetapi akhirnya Sabah berjaya mencetak gol yang keempat untuk perlawanan ini. Balik bermula saingan di 3 minit terakhir. Break yang diambil sebentar tadi oleh pasukan Labuan mahu menenangkan mereka sebenarnya. Jam waktu rasmi hanya berada pada bahagian teknikal. So jika ada sedikit terlambat ataupun terkurang di jam kami ini, minta maaf. Dengan baik kali ini terus saja kedekapan jaga gol pasukan Sabah. Seakan-akan sedikit habisan dia mereka di formasi yang kedua.
Baik. Hilang pula miss kick daripada main Labuan. Diteruskan kata Fadil. Dia lambat. Cuba untuk melepaskan bola tersebut, tetapi akhirnya terus saja ke kaki main pasukan Sabah. Saja permainan pasukan Sabah, tak tahu mereka menguasai bola masuk ke dalam, tapi akhirnya mereka dikeluarkan bola tersebut. Minit akhir permainan, 4-1 Sabah di hadapan negeri ini. Satu lagi cepat baik sebenarnya, tapi hanya melintasi di hadapan gol pasukan Labuan. Dan akhir daripada pasukan Labuan tidak berjaya. Tekanan yang diberikan, sekali lagi mereka hilang bola. Dan akhirnya tamat permainan dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Baksa Sabah 4-1 untuk Labuan. Separuh masa pertama seimbang kedua pasukan, namun separuh masa kedua penguasaan penuh daripada pasukan berjersey warna biru, pasukan negeri di bawah Bayu, untuk kemenangan pembukaan 4-1 milik pasukan Baksa Sabah. Kita berehat seketika dan akan bersedia untuk perlawanan yang seterusnya daripada kumpulan A selepas ini.